أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan limpah dan kurnia dia kita masih dapat menyambung ibadah-ibadah kita, sama ada ibadah puasa ataupun ibadah tilawah ataupun ibadah qiyam, sehinggalah pertengahan sehinggalah pertengahan Ramadan, melepasi pertengahan Ramadan. Maksudnya kita dah ada di setengah Ramadan yang terakhir. Setengah Ramadan yang pertama, iaitu 15 hari yang pertama kita dah habis, dan kita dah masuk ke fasa kedua, iaitu 15 yang kedua. Jadi alhamdulillah lah, ni adalah satu anugerah yang Allah SWT bagi kat kita lah, yang kita kena bersyukur dan kita kena hargai dengan cara kita memperbanyakkan ibadah dan kita mengenang nasib orang yang tidak mendapat kurniaan ataupun tidak mendapat kesenangan macam kita. Ramadan ni tujuan dia yang utama sekali yang tu, untuk kita ingat kepada kumpulan yang mana kumpulan ni Allah Ta'ala uji mereka dengan kekurangan dari sudut kewangan dan sebagainya. Jadi dalam Ramadan kali ni kita kena hayati, nilai tersebut, dan kita cuba bantu setakat yang mampu, dan kita bawa nilai tersebut hinggalah kita keluar daripada Ramadan ni, insya-Allah. Dan kita sambung lagi pengajian live kita ni, yang mana hari ni kita dah sampai ke muka surat 37, muka surat 37. Dan pengajian live ataupun talaqi dan tadabbur live ni tidak akan berjaya melainkan dengan sokongan padu daripada warga sekitar kita. Okey, saya akan baca dari atas. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا اتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Okey, Sadaqallahul Azim. Okey. Cuba teka lagu apa? Tiga soalan. Lagu apa hari ni? Kemudian haulaini kamilain, apa nama dia? Kemudian aradtum apa nama dia di situ? Okey. Iaitu cerita sikit secara ringkas lah muka surat ni. Muka surat ni cerita tentang hukum cerai. Hukum cerai. Jadi apa maksud cerai? Cerai ni adalah apabila putusnya akad yang telah dipersetujui lah pada ketika seorang lelaki yang ajnabi dengan seorang perempuan yang ajnabiyah. Maksudnya mereka ni bukan daripada keluarga lah. Mereka bukan daripada keluarga. Jadi kita panggil istilah dia tu ajnabi ataupun ajnabiyah. Kalau keluarga kita panggil mahram. Kalau keluarga kita panggil mahram. Kalau susuan kita panggil apa? Kita panggil rada'ah. Ataupun ridha'. Adik-beradik susuan kita panggil rada'ah di dalam bahasa Arab. Kemudian ada lagi satu. Lagi satu apa dia? Kita panggil ipar. Ipar. Di dalam bahasa Melayu kita panggil ipar. Dalam bahasa Arab kita panggil musaharah. Musaharah ataupun sihrun. Sihrun musaharah. Jadi di sini ni ajnabi dengan ajnabi. Lalu terhasillah satu akad yang dipanggil sebagai aqdun nikah. Aqdun nikah, iaitu akad untuk ikat dua-dua orang tu daripada asalnya ajnabi yang ada hukum hakam dia, tak boleh tengok aurat dan sebagainya. Tapi bila ada aqdun nikah, boleh tengok aurat dan sebagainya lah. Okey. So macam mana akad tu boleh terbatal? Akad tu boleh terbatal. Salah satu cara dia adalah melalui talaq ataupun talak lah. Talak ni macam mana? Talak ni adalah daripada persetujuan daripada suami tu. Maksudnya persetujuan ataupun kehendak daripada yang lelaki, ajnabi yang lelaki. Dia nak putuskan hubungan tu. Dia nak putuskan akad yang dia buat, akad nikah tu. Itulah nama talak. Dan talak ni adakah haram di dalam Islam? Tidak haram. Dia adalah halal. Halal dalam Islam. Sebab apa halal? Sebab kalau sekiranya dalam hubungan keluarga tu dia dah tak boleh cari jalan penyelesaian lain. Duduk dalam satu rumah pun duduk tengok pun muka duduk meluak ni. Lepas tu timbul masalah lain lagi macam-macam. Maka ada satu jalan keluar yang terakhir. Jalan keluar yang terakhir. Bukan jalan keluar yang pertama. Okey. Ada jalan keluar yang terakhir. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi kata, abghadul halal 'indallahi at-talaq. Sungguhnya benda yang halal yang paling Allah Ta'ala tak suka lah, iaitu talaq. Talak ni lah. Okey.
Jadi ayat ni Allah Ta'ala nak cerita apabila dah berlaku talak tu, nak buat apa? Bila berlaku talak tu, wa idza talaqtumun nisa, apabila kamu menceraikan seorang perempuan tu, fabalaghna ajalahun, maka akan ada satu tempoh. Okey, tempoh tu masuk apa tempoh tu? Tempoh tu yang kita panggil sebagai iddah. Iddah ni dia ada berbeza-beza ikut keadaan. Kalau yang biasa, yang normal adalah 3 kali suci daripada haid. Okey, 3 kali suci daripada haid. Okey. Maka di dalam tempoh tu fa'amsikuhun nabi ma'ruf. Allah Taala kata, fa'amsikuhun, sama ada kamu nak pegang dia. Fa'amsikuhun nabi ma'ruf au sarrihuhun nabi ma'ruf, ataupun kamu melepaskan dia terus. Jadi yang pegang ni maksudnya apa? Yang kita sebut sebagai talak raj'i. Talak raj'i ni maksud dia talak tu boleh rujuk balik. Rujuk tu maksud apa? Rujuk tu maksudnya di dalam tempoh iddah tu, sebelum habis tempoh iddah tu, hak yang orang yang talak tadi ni, kalau dia baru talak sekali talak, maka dia boleh batalkan balik talak dia tu, maka masuk balik dalam akad nikah yang awal-awal tu, tanpa perlu buat akad baru. Tak payah buat akad baru, dia terus kembali dan terus jadi seperti biasa balik. Begitu juga untuk talak yang kedua. Tapi kalau talak yang ketiga, maka tak boleh dah. Tapi kalau di talak yang pertama, okey, masih di talak pertama, tapi dia buat ralik, habis dah. Habis dah tempoh tu 3 kali suci. Jadi dia nak kena buat apa? Kalau dia nak kembali balik, dia kena akad baru. Dia kena akad baru, kena jumpa balik. Kena akad baru balik. Kalau kita ni kena lalui proses media agama apa semua lah. So kena akad balik, barulah boleh kembali seperti biasa. Tu kalau habis tempoh iddah walaupun talak satu. Jangan buat celaru. Lagi dia kata talak satu tak apa, biar lama-lama tak apa. Bukan, tak boleh biar lama-lama. Dia takat 3 kali suci tu iddah dia. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Tapi kalau dah tak mau, Allah Taala kata jangan duk pegang dia. Jangan duk pegang, duk siksa. Kalau dah tak mau, tak bagi hak dan sebagainya, kemudian duk pegang juga, tak mau lepas. Tak boleh. Allah Taala kata, wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Siapa yang buat tu, dia telah menzalimi diri dia. Menzalimi diri dia di sini maksud apa? Maksudnya berdosa. Kalau buat macam tu, hukum dia haram, berdosa. Tak boleh menganiaya seorang isteri yang kita tak bagi hak kepada dia, lepas tu kita tak ceraikan dia. Tak boleh. Duduk di tengah-tengah. Tak boleh. Okey, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, jangan kamu main-main dengan ayat Tuhan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika kamu ni tidak diturunkan kepada kamu hukum-hukum Allah, kamu ni tak reti. Masa tu tak ada hukum. Ikut dan main tibai. Lalu Allah Ta'ala turunkan hukum-hukum ni supaya kita mengambil pengajaran, supaya kita buat hukum-hukum ni untuk mencapai maslahah, mencapai kebajikan kepada kehidupan manusia. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui setiap sesuatu. Allah Ta'ala akan tahulah setiap benda yang kita buat, yang sembunyi-sembunyi. Okey, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun. Apabila kamu ceraikan seorang perempuan, maka sampailah tempoh dia tu. Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun idza tarada bainahum bil ma'ruf. Jangan halang pula kalau depa nak kahwin dengan orang lain. Jangan duk halang. Mentang-mentang dia dah cerai dah, lepas tu dia duk dengki pula kawan tu jumpa orang lain. Tak boleh lah. Maka jangan duk halang lah. Biarlah, sebab depa dah jumpa orang lain dan redha. Okey. Zalika yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang itulah yang orang yang beriman buat. Orang yang beriman dengan Tuhan, beriman dengan hari akhirat, dia takkan halang lah isteri dia yang dia dah cerai tu. Kalau isteri dia tu dah jumpa orang lain, nak kahwin dengan orang lain, maka dia takkan halang. Okey. Zalikum azka lakum wa athhar. Maka itu lebih baik untuk kamu dan lebih suci. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Ta'ala itu maha mengetahui sedangkan kamu tak mengetahui. Okey. Jadi kebanyakan benda ni kita manusia, kita bukannya tahu sangat. Kita cuma buat eksperimen. Kita mencuba. Kita buat eksperimen kot tu, buat eksperimen kot ni, barulah kita boleh dapat tahu. Tapi dalam soal ni boleh buat eksperimen tak?
Ustaz nak buat eksperimen lah. Ni nak cerai, cerai 1 bulan ni. Lepas tu minggu depan nak cerai, tengok 2 minggu boleh tak? Kan, nak try buat eksperimen. Tak boleh, tak boleh buat eksperimen tu. Sebab apa? Sebab ni berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan institusi yang sangat-sangat penting, iaitu institusi keluarga. Kalau lingkup institusi ni habis, lingkup manusia. Manusia jadi macam binatang. Binatang mana ada keluarga? Ada binatang cerai-cerai. Ada kucing kita tengok kat rumah, ni awak siapa tak mai, meow meow, saya cerai dah dia. Ada begitu? Mana ada? Jadi binatang dia tak ada cerai kahwin, dia tak ada ikut dan dia. Maka kita ni orang, kita ada akad, kita ada akad kot tu, akad kot ni, dan sebagainya. Okey. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan seorang ibu tu apabila dia menyusukan anak dia, maka dia menyusukan haulaini kamilain, 2 tahun, sepanjang 2 tahun. Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Maksudnya susuan yang paling sempurna untuk seorang anak tu, dia mesti 2 tahun. Mesti 2 tahun. Okey. Tapi kalau dia nak jadi hukum anak susuan, contohlah dia bukan anak kita betul, kita ambil budak mana-mana, kita nak bagi dia jadi anak susuan, apa hukum dia? Dia mesti, syarat dia mesti bawah umur 2 tahun. Mesti bawah umur 2 tahun yang pertama tu syarat dia. Lepas tu yang kedua, dia mesti minum daripada susu tu, susu badan tu, mesti paling kurang 5 kali dengan kenyang. 5 kali dia minum dengan kenyang. Okey, barulah boleh dikategorikan sebagai anak susuan. Bila dia jadi anak susuan, maksudnya di situ anak tu, budak tu dengan anak-anak kita, dia jadi adik-beradik, dia jadi mahram. Dia jadi mahram melalui radha'ah, melalui susuan. Maka anak-anak kita tu jadi adik-beradik sungguh. Tak boleh kahwin dah. Boleh tengok aurat macam adik-beradik. Tak boleh kahwin lah antara tu. Jangan duk buat silap hari bulan. Lagi duk kata ni berkenan, dah kenal lama dari kecil. Rupa-rupa tengok-tengok anak susu sama. Jadi adik-beradik susu. Adik-beradik susu ni dia sama macam anak sendiri. Dia tak boleh lah. Dia tak boleh kahwin semua, tak boleh. Okey. Liman arada an yutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bapak tu kena bagi rezeki dan pakaian dengan baik, bil ma'ruf di sini dengan mencukupilah, cukup hak dia. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan seseorang tu tidak dituntut melebihi apa yang dia mampu. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Dan tidak diberi mudarat seorang ibu dengan anak dia, dan juga bapa dengan anak dia. Maka tidak dibebankan lebih daripada kemampuan mereka. Wa 'alal warisi mithlu dzalik. Sekiranya ada waris pun seperti itu jugalah, hukum yang sama. Fa in arada fisalan 'an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alayhima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaykum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Okey. Jadi di sini ni hukum dia adalah hukum tentang memberi upah kepada orang lain yang memberi susu kepada anak. Hukum dia boleh, hukum dia boleh memberi upah kepada sesiapa yang dia nak bagi anak dia disusu oleh orang lain dan kawan tu minta upah. Tapi mesti sepakat lah. Bila sepakat, bagi upah kepada orang yang menyusukan tu. Okey. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'malu basir. Dan bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah Ta'ala itu melihat setiap apa yang kamu buat. Maksudnya di situ kena jujur betul, dari sudut memberi hak kepada keluarga, memberi infak kepada keluarga, kemudian memberi upah kepada orang yang kita membebankan. Semua tu kita kena jujur betul-betul. Kita tak boleh duk pi kot nu, pusing kot ni. Kalau kita tak jujur, Allah Ta'ala tahulah kot mana yang kita duk pusing tu. Kot mana kita duk masuk kot nu, masuk kot ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak muka surat yang hari ni. Malam-malam ni kita buat ringkas. Okey. Jadi yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Terima kasih kepada semua penonton yang setia. Walaupun lewat ni letih, tapi tak apa, masih setia melihat dan menimba ilmu lah.
Kita kongsi lah apa yang kita tahu. Bukan kita tahu semua. Tapi kita kongsi lah apa yang kita tahu. Jadi cukup sekadar tu. Yang baik tu daripada Allah SWT. Yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.